sikit malam ni ya. Okay, so kita akan continue kita punya tutorial dekat number 3 lah ya. So tadi kita berhenti sampai number 2 and now kita continue with number 3 lah ya. Okay, macam saya beritahu kamu tadi, kita ada 2 types of bond lah ya. Okay, yang pertama kita ada ionic bond ya. Oops. Pertamanya kita ada ionic bond lah. Ya. Bond terbagi kepada ada 2 jenis bond lah. Bonding. Ya, bonding ada 2 jenis. Satu kita ada ionic bond, and another one kita ada covalent bond lah. Covalent bond. Okay. So ionic bond tadi kita transfer elektron, transfer lah. Ada transfer elektron from metal to non-metal lah. Kan? Okay. Okay, ada rupanya dalam nota, saya ingatkan tak ada. Sebenarnya, kalau nak membentuk ionic bond tu, okay, atom tu mesti mempunyai perbezaan electronegativity more than 1.7 lah, 1.5 and above lah. Ya. Biasanya metal ni mempunyai electronegativity very low electronegativity lah. Electronegativity is very low lah. Ya. Manakala non-metal high electronegativity. Jadi kalau very low and very high, dia punya perbezaan electronegativity tu is quite big lah. When the electronegativity is quite big, then kita akan dapat ionic compound lah. Okay. Or also we can see, if you want to know whether the atom make ionic or covalent bond, tengoklah sama ada dia metal and non-metal tu normally they form ionic lah. Okay. But covalent bond normally are formed by non-metal and non-metal atom. Ya. Okay. Apa maksudnya define the covalent bond? Ya, define the covalent bond lah. Lepas tu kita tengok describe. Soalan 3 ni diminta kamu describe formation of covalent bond dalam ammonia molecule lah ya. Apa itu covalent bond? Okay. So kita tahu contohnya, katalah saya ambil atom hidrogen kan. Atom hidrogen dia ada ini dalam nukleus lah. Nukleus ya. Nukleus atom hidrogen. Okay, ini kita ada atom hidrogen, ada 1 elektron lah kat sini ya. Okay. Bila mereka katalah kita ada, this is another atom hydrogen. Okay, this is the nucleus ya. Boleh saya tandakan dengan kuning lah ya. Tidak dapat kuning. Okay, this is the nucleus of the atom hydrogen. Okay. Satu hitam kat sini ya. Ni elektron dia lah ya. Alright, bila mereka membentuk bonding, ya, bila dua atom hidrogen ni make a covalent bond. Okay. Macam itulah ya. Okay, ini ada nukleus lah. This is the nucleus lah. Ya. Ni nukleus lah. Ya. Okay, sebenarnya apa yang terjadi ialah ni elektron lah yang mereka share sama lah untuk dapat achieve the duplet ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok ya, atom hidrogen yang pertama ni dengan atom hidrogen yang kedua ni, mereka share elektron lah ya. Jadi mereka ni make a covalent bond dekat sini lah ya, dekat di tempat yang dia sharing the elektron tu ya. So macam mana bonding ini boleh terbentuk ya?
Bonding tu terbentuk apabila adanya electrostatic force of attraction between the nuclei. Maksudnya nukleus yang pertama ni, saya ambil ada yang baru masuk ni. Okay. Ini adalah nukleus atom hidrogen yang pertama. Ini adalah nukleus of the atom hidrogen yang kedua lah. Ni nukleus lah. Both adalah nukleus. Kita tahu bahawa nukleus ni positive charge sebab ada proton. Kan? Jadi nukleus ni akan tarik bonding elektron ni. Dia akan tarik bonding elektron ni. Ya, dia tarik bonding elektron. Dan nukleus atom hidrogen yang kedua pun ditarik. Dia tarik elektron bonding yang sama lah. Ya. Jadi menyebabkan atom yang ni dengan atom yang ni dia melekat. Dia sebab dia menarik pada atom yang pada elektron yang sama. Contohnya katalah kita ada 2 orang. Kan? 2 orang, okay. Dia akan tarik satu tali lah kat sini. Satu tali kat sini kan. Ini orang, okay. Orang yang kedua, okay. Dia pun tarik tali yang sama. Okay, apa terjadi kepada mereka? Kalau dia pun menarik ni, yang ni tarik ke arah sini, yang ni tarik ke arah sini. So that mereka ni akan rapat lah. Betul tak? They will attach to each other lah. Sama juga dengan bonding, sama juga seperti atom hidrogen ni. Ya. Nukleus dia tarik elektron ni. Kenapa dia tarik elektron? Kenapa nukleus ni tarik elektron? Sebab nukleus ni bercharge positif. So tarik elektron yang bercharge negatif lah. And atom hidrogen yang kedua ni pun tarik bonding elektron ni juga. Jadi mereka ni nanti dia akan make a bond lah. They will attach to each other. Dan mereka akan make a covalent bond lah. Jadi kalau apa maksudnya covalent bond? Electrostatic force of attraction between the nuclei. Nucleus lah. Nuclei of the atom with the shared electron. Mereka ni tarik shared electron lah. Nuklei ni tarik ni, nuklei ni pun tarik yang ni. Jadi mereka akan form a covalent bond. Kalau ionic bond tadi lain kan? Contohnya kita ada NaCl, Na plus dengan Cl minus. Yang ni ion yang terbentuk tu tarik each other. Bukan nukleus. Tapi cation dengan anion attract to each other, dia akan form ionic bond lah. Yang ni kita gunakan nukleus lah. Nukleus tarik bonding elektron. Nukleus atom pertama tarik bonding elektron. Nukleus atom yang kedua tarik bonding elektron yang sama lah. So that they will attach. They will bind together. So they make a covalent bond lah. Itu maksudnya covalent bond lah. Ya. Mereka ini share elektron. Nampak tak? Mereka ni share elektron. Elektron asalnya ada satu-satu. Okay. Jadi nak capai octet or duplet, mereka share. So bila share, dia akan tertarik pada bonding elektron tu lah. Nukleus masing-masing tertarik kepada bonding elektron, then they make a bond lah. Ya. Ni kalau ionic bond tadi tak sama. Asalnya kita ada Na atom. Lepas tu kita ada Cl. Kan? Cl have 7 elektron. Jadi dia donate elektron dekat chlorine. So Na form Na plus, Cl akan form anion lah. So ada attraction di antara cation dan anion. Ini kita namakan sebagai ionic bond. Ya. Beza di antara covalent bond and also the ionic bond lah. Macam tu. Boleh ha? Alright. Lepas tu describe the formation of ini diminta kamu describe tau. Dia bukan suruh kamu tulis structure lah. Ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok. Tapi dia menyerupai sedikit Lewis structure lah. Ya. Okay. Mari kita lihat bagaimana pembentukan covalent bond dalam molekul ammonia NH3 lah. Ya. Okay. Mari kita lihat formation of covalent bond. Ya. Okay. Jadi kalau kita tengok untuk covalent bond. Okay. Mereka ni sharing of the electron. Okay. For example. Kita ada hidrogen. Ini kita ada hidrogen kan. Okay. Dia nak share elektron. So,
Arrow ni kita tak boleh guna arrow single macam tadi. Na beza dengan ionic tadi. Okay. Ionic compound. Kan. Kita transfer elektron. Nampak tak satu anak panah je kat sini. Belah sini tak ada anak panah. Tahu belah sini tak ada anak panah lah. Arrow tak ada. One side arrow je. Tapi kalau untuk menerangkan ataupun untuk menerangkan formation of the covalent bond, apa kita buat ialah anak panah tu kena ada dua hala lah. Ya, kena ada dua hala lah. Ya. Okey. Jadi sekarang katalah kita ada hidrogen. Hidrogen ada satu elektron. Okey, sorry. Okey, kita tengok nitrogen ni, dia group 15. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 valence elektron. Hidrogen ada satu valence elektron lah. Ya. So apa terjadi nanti ialah dia akan share hidrogen dengan nitrogen yang ada elektron tak berpasang macam ni. Ini elektron we call it as elektron yang ada dua dekat-dekat ni, ini kita kenali dia sebagai elektron berpasangan lah. Ya. Or we call it as lone pair. Lone pair electron. This is what we call as lone pair. Kalau bahasa Melayu kita nama apa? Elektron tak berpasang. Elektron tak berpasang. Pelik pula rasa. Lone pair. In English we call it as lone pair electron lah. Jadi selalunya bonding akan terbentuk pada kawasan di mana elektron tak berpasang. Pada elektron yang berpasang ni, lone pair ni tak akan terbentuk bonding elektron lah. Dia tak akan bentuk bonding kat situ. Dia akan terbentuk bonding pada elektron yang tak berpasang. Ya. Ni single elektron lah. Ya. Biasanya memanglah kalau orang nak berpasang tu biasanya dia single. Betul tak? Kalau dia dah ada couple, dia tak nak lah cari yang lain kan. Yang ni, yang single tu lah dia akan carilah. Ya. Okay. So sekarang hidrogen dia ada satu elektron. Nitrogen pada salah satu tempatnya dia ada single elektron jugalah. So di kawasan yang dia ada single elektron tu nanti dia akan make a covalent bond lah. Ni di sini. Sinilah ya. Okay, hidrogen ini akan make a covalent bond dekat sini. Satu lagi hidrogen dia akan make a covalent bond macam ni lah ya. So andai kata saya lukiskan. Okay, kita ada macam ni. Okay. Katalah saya ada. Okay. Ni nitrogen. Let's say this is hydrogen lah. Oh, sorry. This is hydrogen. Ni nanti dia akan form a covalent bond lah. Dia akan form covalent bond di sini lah. Dia akan form di sini. Jadi ini akan terhasilnya covalent bond lah di kawasan yang single elektron tu. Di kawasan single electron akan form a covalent bond lah kat situ. Covalent bond is form lah kat situ. Ni covalent bond. This is also a covalent bond. Ini we call it as lone pair electron. Lone pair electron lah. Ya. So ini cara kita nak menerangkan bagaimana pembentukan covalent bond di dalam molekul lah. Ya. Kebiasaannya elektronegativity di antara atom-atom yang membentuk covalent bond tu, elektronegativity dia mesti lebih rendah daripada 1.5 lah. Beza elektronegativity. Beza elektronegativity. Beza elektronegativity must be less than 1.5, jadi dia akan membentuk covalent bond. Ya, covalent bond lah ya. Jadi molekul yang membentuk covalent bond ini we call it as covalent compound. Okay. Molekul yang membentuk covalent bond. Okay. Kalau molekul ini dia bentuk covalent bond, kan, covalent bond. Jadi NH3 ni we call it as covalent compound. Kita namakan dia sebagai covalent compound lah, ya. Kalau NaCl ni, di antara Na dan Cl minus ni dia form ionic bond.
Bond dia ionic. Bond dia ionic. Jadi ini kita namakan dia sebagai ionic compound. Ionic compound lah. Ya. Alright. Jadi kamu boleh tengoklah di sini 3 hydrogen atom combine with 1 nitrogen atom to form NH3 molecule by sharing their electron. Each hydrogen atom contribute 1 electron to achieve duplet, while nitrogen contribute 3 electron for sharing to achieve stable octet electron configuration. So ini kita cerita tentang bagaimana pembentukan covalent bond. Saya rasa tak perlu salin lah yang ni ya. Okay. Dalam air pun samalah, boleh tengok lah. Air kalau kita tengok, hidrogen ada satu lone pair. Ni tak betul dia punya ni, sharing dia ni ya. Elektron dia kena mesti tepat lah. Okay, dia sharing dengan lone pair dia sharing pada elektron yang tak berpasang dalam oksigen lah. Satu hidrogen kepada ni satu O, satu lagi hidrogen kita tambah lah. So dia akan form covalent bond dekat sini. Dekat sini ada bond tak? Dekat yang elektron lone pair ni tak akan form bonding lah. Tak ada bonding di sini. Dia biar sebagai lone pair sahaja pada atom O. Okay. Sebenarnya this is the Lewis structure. Tapi untuk menerangkan Lewis structure, this is not the way how to explain the Lewis structure lah. So Lewis structure kalau kita tengok, dia ada ni saya tak cerita, saya tak mahu cerita lah. Okay. Lewis structure sebenarnya dia untuk menerangkan Lewis structure for covalent compound, dia ada step yang that you have to follow lah ya. So kita refer kepada nota. Mari kita tengok nota. Ni assignment. Saya nak cerita tentang mana dia? Belakang. Okay, kalau kita tengok ya, kalau kita nak melukiskan Lewis structure, kita kena follow drawing Lewis structure for a covalent compound. Kita kena follow step ini. We have to follow step inilah. Ni. Ada 6 step that we have to follow lah. Ya, untuk melukiskan Lewis structure bagi suatu covalent compound. Ya. Okay. Cuba kita tengok, saya nak terangkan satu persatu step dia. Tengok yang pertama, contohnya. Okay. Katalah saya ada molekul CCl4. Okay, let's say if I have molecule CCl4, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride molekul ni. Macam mana nak lukiskan Lewis structure untuk CCl4 ni? Maksudnya carbon ada 1, Cl ada 4. Ada 4 atom. Yang ni carbon ada 1 atom, chlorine ada 4 lah. Okay, step pertama apa kita buat ialah you have to count and add the number of valence electron. Let's say for CCl4 ni, okay, how to count the number of the valence electron. So untuk CCl4 kita ada carbon, valence electron dia ada 4. Chlorine ada 7. Kan group 17 kan? Okay, carbon ada 4 valence electron, ada 1 atom je. So dia ada 4 elektron lah. Kalau chlorine, dia ada 7 valence electron. Ada how many chlorine atom? Ada 4. So you have to multiply by 4. So that all together the electron for chlorine 7 times 4 kita ada 28 lah. We aim 28 electron. Then add up the 28 plus 4 kita ada 32 electron valence. Involved in the formation of covalent bond dalam CCl4 lah. Okay, kalau involve anion dengan cation, kalau anion kamu kena tambah bilangan dia. Contohnya
kalau kita ada CO3 2 minus kan. Kalau di anion, kamu kena tambah bilang elektron sebanyak bilangan charge ni. Contohnya kalau CO2 karbon ada 4 kali 1. Betul. Oksigen ada 6 kan dia punya valence elektron. Ada 6 kali 3 atom. Okay. Jadi you have 18 lah. Lepas tu charge ni 2. Jadi charge dia adalah negative 2. So tambah dengan 2 elektron. So total elektron kat sini involve ialah berapa tu? 24 lah. 24 elektron. Charge ni kena tambah 2. Kalau dia charge negatif tambah. Kalau dia charge positif kena tolak. Let's say kita ada NH4 positif. NH4 positif, nitrogen, dia nitrogen 5 kali 1 lah, dia group 15. Hydrogen, group 1 kali dengan 4. Okay. So sekarang 5, 4, sebab dia positif 1, charge dia adalah positif 1. So tolak 1 lah. So kita akan dapat kat sini sebanyak 8 valence elektron. Tapi ini kalau ion. Kalau cation tolak. Kalau anion kena tambah elektron. Elektron dia kena tambah. Bilangan elektron ditambah. Kalau CCl4 tak ada charge. So tak ada charge. Apa terjadi ialah kita kira elektron valence sahajalah. That means carbon group 14, 4 lah. 4 valence elektron. Ada berapa banyak? Ada 1. Ada 4 valence elektron. Ada 4 je lah valence elektron. Ya, ada 4 elektron. Chlorine group 17. Ada 7 valence elektron. How many chlorine atom? Ada 4. So times 4 kita ada dapat 28 lah. So tambahkan kita dapat 32 valence elektron lah. So total valence elektron adalah 32 for CCl4. Alright. Okay, next. And then apa buat ialah seterusnya, write the skeletal structure and draw single bond. Okay, draw single bond. Okay, so so apa kita buat ialah kita akan kita kena cari dulu central atom. Sebab kita tak boleh buat macam ni. C bonded kepada Cl, bonded kepada Cl, bonded kepada Cl, bonded kepada Cl. No, we cannot draw like this. Kita kena cari satu atom central. Okay. Sebab ini bukan ini apa benda ni kita tak tahu. Kan? Nanti memang tak cukup. Ni memang tak akan octet lah kalau macam ni. So that we have to find a central atom lah. Biasanya central atom ini adalah atom yang mempunyai electronegativity yang rendah, ya, ataupun more electropositive lah. Jadi kalau kita banding Cl dengan carbon, ya, carbon is more chlorine is more electronegative, carbon less electronegative. Dia less electronegative. Jadi dia yang akan jadi central atom. Okay, you want to ask anything about central atom? Okay, so kita pilih, we have to choose one central atom. So central atom tu adalah carbon sebab dia mempunyai electronegativity yang rendah lah. Okay, lepas tu apa buat ialah kita kena draw, okay, draw single bond di antara central dengan atom terminal. Yang ni yang satu central je, satu central, yang lain dia akan jadi terminal atom. Ni. Oh. Okay, step yang kedua lah ya. Sekejap. Saya nak ada nota ni. But at the same time saya nak
I want to have note and also the space. Yeah, but I cannot get the space so that I have to use the paint. P-A-I-N-T. Wait Settle. Ada masuk. It's my pen. Ni. Okay. Tadi dia minta kamu draw skeletal kan? Sana. Where is my note? Ni bukan. Ni tadi. Sana. Okay. Tepi sikit. Okay. Dia kata tadi. Write the skeletal structure and draw single bond. Okay, maksudnya sekarang kita kena pilih. Nanti selepas kita kira valence electron, kita kena pilih suatu central atom untuk menghubungkan atom-atom di dalam molekul tersebut lah. Ya. Okay. Normally the central atom ini adalah atom yang mempunyai electronegativity yang rendah. Ya, electronegativity yang rendah lah. So, atom yang mana yang mempunyai electronegativity yang rendah? Biasanya kalau kita tengok Cl, kedudukan dia di sebelah kanan lagi kan. Banding dengan karbon, duduknya di sebelah kiri lagi. Duduk di sebelah kiri. Ni left, ni right lah. Atom yang duduknya di sebelah kiri lagi ni, dia less electronegative lah. Less electronegative. So selalunya atom yang less electronegative ni dia akan jadi central atom. Ya. Okay, jadi sekarang tadi kita ada 32 valence electron dalam CCl4. Jadi kita akan ambil atom carbon tu and then kita kena make a bond di antara carbon dan chlorine. Ni lah kita draw a single bond. Draw a single bond lah. Draw a single bond di antara central atom carbon kepada atom-atom yang lain. Atom yang ni kita kenali dia sebagai terminal atom. Ini we call it as ini kita kenali dia sebagai terminal atom. Okay. Yang tengah-tengah ni we call it as central atom. Central atom. Macam itulah. Ya. Alright. Okay. Okay. Now ikut dia rules dia tu. Okay, rules yang kedua, rules yang pertama ialah you have to rules yang pertama kamu kena kira valence elektron dia. Rules yang kedua ialah sambungkan sambungkan central kepada terminal atom. Dia dah pakai satu bond ini we call it as bond lah. Ini kita kenali dia sebagai satu bonding lah. Satu bonding, one bonding lah. One covalent bond tu. Satu covalent bond dia akan menggunakan sebanyak 2 elektron. Dia gunakan sebanyak 2 elektron lah. Yang ini guna 2 elektron, ni guna 2 elektron, this one use 2 elektron, this is also use 2 elektron lah. Maksudnya sekarang elektron valence yang kita ada tadi, kita akan tolak lah dengan elektron yang kita gunakan dalam bonding. Ni.
Ni kita tolakkan. Jadi kita ada 4 bonding, that means kita akan kita dah guna sebanyak 4 elektron lah. 8 elektron. 4 bonding ada 8 elektron. So tolak dengan 8. So 32 minus 8 kita ada 26. Madam, 24. 24. Sorry, minta maaf. Kena saya 24. Apalah madam ni malam ni kan ngepek. Sana. Okay. Okay. Ada 24 lah. 24 elektron. Okay. So itu adalah rules yang kedua lah. Rules yang ketiga. Subtract the number of electron involved in the bonding. Maksudnya 32 tolak dengan 8. Kita dapat 24. Ni rules yang ketiga. Okay. Sekarang kalau kita tengok rules yang keempat. Okay. Okay. Tengok rules yang keempat. Dia kata okay. Okay. Okay, rules yang keempat ialah dia kata kat sini use the remaining electron in pair to fill the octet of terminal atom. Lewis structure is completed. Okay. So sekarang cuba tengok. Kita ada elektron ni 24. Kalau kita tengok dekat carbon ni dia dah octet tau. Sebab ni ada 2 elektron. 2 elektron. Carbon lah untuk carbon. Untuk carbon dia sudah octet sebab bila atom-atom membentuk bonding, tujuan dia hanya satu je. Okay, satu je tujuan atom untuk membentuk bonding ialah dia nak achieve octet. Carbon sekarang dia sudah achieve octet sebab dia ada 4 bonding. 4 bonding dia ada 8 elektron lah. Jadi dekat carbon ni dia sudah achieve octet. Tapi dekat klorin dia tak achieve octet lagi. Dia hanya ada 2 elektron je. Ada 6 elektron sepatutnya lagi perlu ditambahkan kepada klorin supaya dia achieve octet lah. Ya. Jadi semua klorin ni tak octet. Dia hanya ada 2 elektron je. Ni ada 2 je. Ni ada 2 je. Ini pun ada 2 je. Karbon ada 2, 4, 6, 8. Macam tu. So, apa buat ialah kita tengok use the remaining electron in pair to fill the octet of the terminal atom. Jadi, kita ambil elektron yang kita ada ni, kita akan susun dekat terminal atom untuk membolehkan terminal atom ini octet. Boleh Untuk membolehkan terminal atom octet lah. Ya. Alright. Jadi sekarang apa kita buat ialah kita susun elektron. Okay, mari kita susun dekat elektron dekat sini dulu. Okay, in pair tau. 2, 4, 6. Jadi klorin sekarang sudah octet lah. 2, 4, 6, 8. Termasuk yang bonding ni dia ada 8 elektron. So ada 8 elektron maksudnya dia sudah achieve octet. Sekarang kita sudah guna sebanyak 6. So tolak dengan 6. 24 minus 6 kita ada berapa tu? 18 elektron kan? 18 ni kita susun lagi. In pair. 2, 4, 6. Jadi 2, 4, 6, 8. Klorin ni pun sudah octet. So tolak lagi 6. Kita ada berapa tu? 12. Susun lagi dekat sini. In pair. Tolak lagi 6. Ni susun lagi. Tolak lagi. Tolak 6 lah. So habislah. So sekarang kalau kita tengok. Complete lah Lewis structure untuk. This is the Lewis structure untuk CCl4 lah. Tahu? Jadi sampai 4 lah. Sampai 4 dia punya
dia punya step tu. Tahu? Tapi kalaulah ada extra valence electron, kita akan letak dia dekat central atom. Okay? Macam itulah. Ataupun andai kata elektron tu ada yang tak octet, kita akan jadikan dia double bond. Okay, mari kita lihat contohnya lah. Katalah kita ada contohnya dalam molekul NF4. Ya. Okay. Saya ambil ruang. Assignment. Saya nak cerita assignment ni supaya you all boleh, saya ajar you all macam mana nak buat assignment tu. Tapi tak tahu, harap sempat lah. Okay. Contohnya, katalah saya ada NF. Katalah kita ada molekul N. Awak tak mahu. Okay, molekul N F3. Tahu? NF3. So, lukiskan Lewis structure untuk NF3. NF3. So, step pertama tadi ialah kira bilangan valence elektron. Kira bilangan valence elektron. Okay. Nitrogen group 15. Kan? 5. Ada berapa atom? 1. So ada 5 elektron involved lah kat situ. Fluorine group 17. Ada berapa? 3. So 21. So total elektron adalah 26. Okay. Ni hello? Ada lagi kan? Hello? Ada, madam. Ada madam. Ada. Paket hilang. Tak tahu kenapa. Okay. Tengok ya. Mula-mula sekali kita akan kira, count and add the number of valence electron. Mana saya punya file tadi? Ya Allah, itu memang dah. Hilang. Mana saya punya file tadi? Ada. Allah, dia dah ini notes. Oh ni. Okay. Sorry. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok fluorine group 17. Okay. Okay, ada 3. So total elektron untuk dia adalah 21. So tambah elektron dalam nitrogen dan fluorine adalah 26. Okay. Lepas tu step yang kedua apa buat tadi ialah, saya nak tunjuk step ni sebenarnya. Saya nak tunjuk step ni. Okay. Step yang kedua ialah write the skeletal structure and draw the single bond. Okay. Step yang kedua ialah draw the skeletal structure. So, tapi nak draw the skeletal structure, kamu kena pilih yang mana satu nak dijadikan sebagai central atom. Tengok electronegativity, nitrogen dan juga fluorine. Fluorine ni electronegativity dia lebih tinggi banding dengan nitrogen lah. Sebab kalau kita tengok dalam periodic table, kat mana kedudukan nitrogen? Nitrogen dekat sini. Fluorine dekat sini. Fluorine is more electronegative. Jadi fluorine ni dia tak akan jadi central atom. Yang akan jadi central atom ialah nitrogen lah.
Jadi kita ambil nitrogen sebagai central atom. Lepas tu kita sambungkan dia kepada fluorine lah. Sambungkan, draw a skeletal between central and the terminal atom lah. Ya. Jadi sekarang kita sambungkan nitrogen kepada fluorine lah. Ya. Ini satu bonding, ni satu bonding, ni satu bonding. Ada 3 bonding. So ada 3 bonding, dia akan menggunakan sebanyak 6 elektron lah. Dia akan gunakan sebanyak 6 elektron. So tolaklah daripada ni. So 26 minus 6, kita ada 20 elektron yang left. Okay. Kemudian step yang kedua, step yang ketiga. Step yang ketiga. Okay. Subtract the number of ni sudah. Kita subtract dah tadi kan elektron tu. Okay, kemudian use the remaining electron in pair to fill the octet of terminal atom. Kita susun elektron tu dekat terminal. Kita susun elektron dekat terminal dulu. Ya. Okay. So, susun dalam in pair lah. Okay. Pertama. Pertama. Boleh. Tak boleh. So, ada 20 elektron kan? Letak 2 dekat F. Pastikan octet lah. Jadi sekarang pakai sebanyak 6 elektron lah. Jadi fluorine ni sudah octet. Nitrogen pun belum octet lagi. Fluorine ni je baru octet. Ada 2, 4, 6, 8. Okey, tolak dengan 6. So, kita akan ada sebanyak 14 elektron lah. Jadi, tinggal lah. Okey, susun dekat sini pula. 2, 4, 6. Tolak lagi 6. So, tinggal berapa tu? 8. 8 elektron. Kan? Okey. So, susun lagi kat sini. Susun dekat terminal dulu. Tolak lagi 6. Kan? So tinggal 2. Okey. Jadi sekarang 2 ni mana kita nak letak? Disebabkan nitrogen ni belum octet, so kita letak dia dekat Central atom. central atom. Macam tu. Boleh jadi this is the Lewis structure untuk tak perlu bracket sebenarnya, tapi saya nak highlightkan dia saja. This is the Lewis structure untuk molekul NF3 lah. Bolehkah? Boleh jadi Boleh. this is how you draw the Lewis structure lah ya untuk NF3. Jadi mari kita lihat untuk soalan 4 tu. Untuk soalan 4 ni, kita lukiskan Lewis structure bagi setiap satu molekul ni. Saya rasa tak sempat lagi nak bincang assignment ya. Nantilah kita akan bincang assignment kemudian ya. Saya ingat nak bincang assignment tu yang saya keluarkan ya. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat. Sekejap Ada kes di mana yang saya tak bincang lagi lah ya. Ni kalau ada yang tak octet, yang bentuk double bond, yang tu contohnya nanti kita akan bincang. Ni yang ni number 6, number 5, number 6 ni ada contoh yang saya tak bincang lagi lah. Tapi saya akan bincang dalam soalan tutorial tu. Ya, saya akan bincang dalam soalan tutorial lah ya. Alright, mana dia soalan tutorial tadi? Okay, mari kita lihat untuk how to draw the Lewis structure untuk molekul dalam soalan tutorial ya. Okay, tengok how to draw the Lewis structure untuk CH4. Okay, CH4, okay, CH4 ya. Okay, CH4 mula-mula sekali you have to calculate the number of valence electron. Carbon 4, darab 1, so ada 4 lah. Okey, seterusnya hidrogen 1, darab 4 lah,
ada 4 atom. So 4 jugalah. So total elektron adalah sebanyak 8 valence elektron. Okay. So selepas itu, okay, apa buat ialah you have to draw a skeletal structure lah, bonding lah, nak menghubungkan di antara, sekejap ya, nak menghubungkan di antara central dan terminal. Ya, you have to draw a skeletal untuk menghubungkan di antara central dan terminal. Tapi dalam central ini, dalam molekul ni you have to pick one atom that must become a central atom lah. Okay, central atom dia kita akan pilih C. Kenapa tak boleh pilih H sebagai central atom? Sebab H ni dia atom kecil. Dia tak boleh dilukis macam ni. Dia atom kecil, dia hanya boleh buat 2 bonding saja. Dia hanya boleh duplex saja. Kalau kita buat macam ni, maksudnya hidrogen tu dia ada 8 elektron. Sedangkan dia tak boleh. Dia hanya boleh duplex saja. Maksimum dia boleh terima elektron 2 elektron saja. Ya, hidrogen. So, nak tak nak we have to pick carbon as central atom lah. Kita kena pick carbon as central atom lah. Ya. Alright. Jadi carbon ni dia akan jadi central atom. Okey, carbon jadi central atom, hubungkan kepada hidrogen. Hubungkan kepada hidrogen lah, ya. Okey, hubungkan kepada hidrogen, kepada terminal. Okey, total elektron sekarang adalah 8 elektron. Okey, lepas tu kamu akan make a bond between central and the terminal. Buat macam ni lah. Sambungkan. Lepas tu, kira berapa banyak elektron yang kita dah guna dalam bonding tu. So, 2, 4, 6, 8. 8 elektron dah digunakan. Valence 8 elektron dah digunakan. Maksudnya kosong elektron lah. Habislah, tak ada. This is the restructure untuk CH4. Itu saja. Ya. That is the restructure untuk CH4 lah. Okay. Okay. Habislah. This is the restructure untuk CH4. Okay. Mari kita lihat seterusnya untuk carbon dioxide. Macam mana nak lukis restructure untuk carbon dioxide? Okay. Restructure untuk carbon dioxide. Okay. So, carbon dioxide, CO2. Okay. Jadi, sekarang berapa valence elektron yang involve? Carbon, group 14. Ada 1 atom. Oxygen, group 16. Ada 6 valence elektron. Darab 2. So, sekarang kita ada 4. Tambah dengan 12. So, kita akan gunakan sebanyak 16 elektron lah. Ya. Okay, lepas tu antara karbon dengan oksigen yang mana is more electronegative? Oksigen. Maka karbon jadi central. Okay, sambungkan macam tu. So sekarang sambungkan karbon dan oksigen. Kita dah guna sebanyak 4 elektron. So tinggal 12. Susun dekat oksigen. Tolak 6. Tinggal lagi 6. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6. So tolak lagi 6. Kosong lah. Habis tak? Tapi cuba kita tengok dekat sini. Carbon tak octet. Tujuan nak buat bonding kena octet. Tapi tak octet. So apa buat sekarang? Tak octet. Kita akan move elektron mana-mana pasangan daripada sini untuk membolehkan carbon octet lah. So kita ambil elektron ni bawa ke sini. Okay. Ambil elektron ni bawa ke sini. So apa terjadi ialah dia akan form double bond. Double bond. So oksigen lone pair sini maintain. Okay, lone pair sini maintain. Okay, yang ini elektron ni digunakan untuk buat another bond. So barulah oksigen itu akan
octet lah. Yang ni in case dia tak octet. In case di mana central atom tidak octet ataupun terminal atom tak octet. So we have to take one pair of the electron tu bawa kepada atom yang tak octet lah. Macam tu. So this is the Lewis structure untuk carbon dioxide. Boleh Boleh ke? Madam, Ya. kenapa yang 16 tu tolak 4 dulu? Macam mana? 16 ni ke? Ah, 16 ni ke? Ni dibuat dua bonding. Dua bonding 4 elektron. 2, 4. Sekali lagi saya terang Boleh tak apa take your time sikit ya. Boleh Okey, sekali lagi saya terangkan. Okey, kita ada karbon kan, karbon dioksida kan. Karbon dioksida dia terdiri daripada karbon dan oksigen. Okey, jadi jumlah elektron sekarang berapa? Jumlah elektron. Okey, karbon ada 1. Jadi grup 14. Grup 14 dia ada 4 elektron lah. Darab dengan 1 ada 4. Oksigen grup 16. Ada 6 valence elektron. Ada berapa atom oksigen? Ada 2. So 12 lah. Total elektron sekarang ialah 16. Kan 16 Okey, lepas tu step yang kedua kita kena cantumkan central dengan terminal. Kita pilih karbon sebagai central. Pilih karbon sebagai central. Cantumkan kepada terminal. So cantumkan kepada terminal kita menggunakan 2 bonding kat sini. 1, 2 bonding. 1 bonding guna use 2 elektron. 1 bonding ni guna 2 elektron. Kalau ada 2 bonding, berapa elektron dipakai? 4 lah, betul? Jadi 16 tolak dengan 4. Boleh ke? Faham ke? Okey ke tak okey? Faham. faham. Ada tak sesiapa yang tak faham? Okey, 2 bonding ni dia gunakan sebanyak 4 elektron lah. So 16 tolak 4 tinggal 12 lah. Macam tu. Boleh ke? 4, 12 kan? Okey, jadi sekarang 12 ni kita akan susun dekat terminal dulu. Jangan susun dulu dekat central. Ya. Okey, jadi 12 elektron ni akan disusun dekat in pair, susun dekat terminal. Ni. Jadi 2, 4, 6. Tolaklah 6. 12 tolak 6 tinggal 6 lagi. Kan? Yang 6 lagi elektron lah. Sekarang kita sudah menggunakan 2, 4, 6, 8, 10. 10 elektron. Okey. 16 tolak 10 tinggal 6 lagi lah. Tinggal 6 lagi. Okey, 6 ni kita akan susun dekat 2, 4, 6. Tolak dengan 6. Habislah elektron dipakai. Tengok-tengok. Karbon tak? Oktet. Kesian karbon. Buat bonding tujuan dia nak oktet. Sekali tak boleh oktet. Pergi kedai nak beli air. Tapi air tak ada. Sian ya. Contoh macam tu lah kan. So apa kita buat supaya dia oktet? Kita ambil elektron mana-mana elektron daripada sini ataupun dari sini. Ya. Kita bawa kepada karbon untuk buat bonding. Yang ni pun samalah. Jadi apa yang berlaku ialah nanti kita akan dapat macam ni. Ni elektron ni digunakan untuk buat bonding ni. Okay. So tinggal 2 lone pair pada oksigen. Yang ni pun sama. Tinggal 2 lone pair. Tinggal 2 lone pair lah. Inilah Lewis structure untuk CO2. Boleh ke? Ya, boleh Boleh. Boleh Ini adalah rules yang ini. Ni.
if there are not sufficient electron available to complete the octet of the central atom, move lone pair of terminal atom to form double or triple bond with central atom. Macam tu lah. Kita kena movekan dia. Kalau tak, dia memang tak boleh. Dia tak boleh. Octet. Ya. Macam tu. Okay. Kita kena movekan elektron ni lah. Elektron ni. Macam tu. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada, kita akan sambung esok lah. Ya. Saya tahu kamu penat lah. Ya. Okay. So esok kita akan bincang soalan number 4 lagi. Ya, kita akan sambung dengan number 4 lah. Ya. Hopefully kita boleh habis cepat untuk terangkan with structure supaya kamu boleh cepat buat assignment tu. Assignment banyak markah, saya risau tu. Ya. Okay, lagi satu. Saya nak tanya, you all boleh buka tak soalan Chemipedia tu? Boleh buka ke tak boleh buka? Boleh. Boleh Dah buka ke belum? Dah try buka ke belum soalan Chemipedia tu? Dah. Dah try. Dah try? Dah try? Boleh buka. Boleh buka? Boleh. Boleh. Boleh sebab ada yang kata tak boleh buka. Saya pun tak pastilah macam mana. Siapa yang tak boleh buka? Sana. Ni. Soalan ni. Yang ni boleh kan? Sebab ada yang sampai sini je. Mungkin sampai sini je kot. Ni dia tak nampak soalan dah. Ni kamu boleh nampak soalan-soalan ni semua. Kamu try lagi tau. Sebab ada yang tak boleh buka. Mungkin yang dah cuba ada yang boleh buka, ada yang tak boleh buka. Kalau tak boleh buka, nanti saya akan screenshot soalan ni, saya akan hantar lain lah. Saya akan hantar dalam bentuk Word ke macam tu kamu buat. Ya, macam tu. Tak? Kalau tak boleh lah, sebab ada yang tak boleh. So, nanti saya akan hantar dalam bentuk Word lah. Saya akan screenshot dia punya, bukan screenshot lah, apa benda, print screen. And then saya akan buat lain lah. Dan saya buat dalam bentuk file Word lah. Saya hantar balik ya. Macam tu. Okay ya. Saya hantar dekat group lah. Ya. Kamu buat tau latihan Chemipedia ni sebab soalan UPS dia mirip lah. Ya. Mungkin digunakan konsep. Tapi mungkin soalan dia lain sikit. Diubah sikit-sikit je macam tu. Ya. Buat soalan Chemipedia ni tau. Ya. Okay. Alright. Okay, saya rasa stop sampai sini dulu. Esok kita akan sambung lagi soalan number 4 lah, macam tu. Ya. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything you wanna ask? Tak ada ya? Okay. So, kalau tak ada, kita dismiss lah. Ya, saya nak stop sharing dah. Ya. Okay, kita dismiss ya. Okay, take care semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay.